Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan pengajian kitab Fiqhul Manhaji ala mazhab Imam Syafi'i ini pada petang Khamis ini, petang yang akan menuju pada malam Jumaat ini. Mudah-mudahan bermulanya sebentar lagi waktu Jumaat itu, adanya keberkatan di awal Jumaat ini, di akhir hari Khamis ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan untuk permulaan majlis ilmu kita ini dengan niat sebelum pengajian insya-Allah. Bismillah ala Rasulillah. Nawaitu wa nawaina ta'allum wa ta'lim mutadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hadza ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a al huda wa dalalat al khair ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin. Allahumma amin. Kita menambah amal kita dengan bacaan amalan sebelum pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na abu'u laka bi ni'matika 'alaina wa abu'u bi dhunubina faghfir lana ya Allah faghfir lana ya Rahman faghfir lana ya Rahim fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, 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 astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 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 ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kakak sahabat yang baru masuk dan memberi salam, bagi sahabat yang bersama di FB Live official FB saya, Ustaz Zanur binti Kasmuri, jemput singgah, jemput tolong sebar-sebarkan. Juga ada rakaman selepas ini di YouTube Gema Nur Iman. So boleh search YouTube tu Gema Nur Iman. Sebut tulis Gema Nur Iman pun akan keluar insya-Allah. Sebab saya selalu tulis macam itu dah keluar lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan luas keberkatan untuk segala yang dikongsikan ini dan dia menjadi bekalan kita untuk bertemu dengan Allah kelak, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita menyambung pengajian kita hukum menggunakan bekas. Dalam kitab Fiqhul Manhaji, hukum sekecil hukum pun kita akan belajar untuk kita memahami adakah perkara yang kita gunakan ataupun alat yang kita gunakan untuk kita makan, untuk kita minum, untuk kita mandi, jadi gayung ataupun jadi bekas air. Semua itu pun ada hukum ke? Dalam Fiqhul Manhaji ini, dalam mazhab Imam Syafi'i ini, segala-galanya akan diterangkan untuk kita memahami lebih luas bahawa
setiap yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sama ada dia memberi manfaat ataupun sebaliknya. Jadi bila kita belajar tentang satu-satu hukum berkaitan, contohnya yang kita akan sambung belajar pada petang ini, ibu-ibu kakak yang dirahmati oleh Allah sekalian, seluruh staf kepimpinan Gemenur Iman ini yang bersungguh-sungguh bersama untuk merealisasikan dan membawa sahabat-sahabat semua untuk mendengar majlis ilmu di petang hari yang sebenarnya permulaan hari yang barakah untuk hari Jumaat lah. Tapi petang-petang asar ni, dia waktu kritikal juga untuk mendengar. Kalau kalian, ibu-ibu semua, tengah mendengar ni, sebab tak buka kamera kan, saya tak nampak kan. Allah saja yang nampak. Kalau tertidur ke, terlelap ke, tak apa. Cuma jangan terbuka suara je. Takut nanti terdengar benda lain pula. Itu bahaya. Jadi berhati-hatilah kalian di sebalik Google Meet ini yang tidak buka kameranya tu. Tapi kalau buka lagi baguslah. Kalau tak buka tak mengapalah, dah petang-petang ni kan. Kalau disuruh buka semua kan nanti tiba-tiba seorang left disuruh buka left. Janganlah left. Kan nak dalam majlis ilmu. Kita nak letak nama kita di syurga Allah ni. Sekarang ni baru 62 orang. Mudah-mudahan sebelum pukul 6.30 boleh lagi ramai lah yang meletakkan namanya di petang-petang asar ni. Yang patutnya duduk dekat rumah minum-minum kopi, makan kuih raya yang tak habis-habis tu kat rumah tu, sambil-sambil tak buka kamera tu, makanlah. Bukan saya nampak pun. Makan tu jangan buka suara, nanti dengar. Kerak-keruk makan kerupuk kan. Nak apa Kak Aminah? Kak Aminah pun nak makan kuih juga, makan Kak Aminah. Boleh Kak? Tak. Kalau saya makan susah nampak, so saya buka kamera dulu. Saya nak minum dulu, bismillah. Maaf. Yelah, dah minta maaf kenalah, maafkan kan. Mudah-mudahan ada kebaikan. Allahumma salli alaihi wasallam. Waalaikumsalam sahabat DAB. Terima kasih singgah. Hukum menggunakan bekas ini maksudnya adalah peralatan. Bekas ini peralatan. Kat rumah kita ada bekas tak? Soalannya, ada. Mesti ada. Bekas tu termasuklah sama ada untuk diminum, sama ada untuk buat makan, atau sama ada untuk mencedok air, mengambil air. Itu adalah bekas. Tetapi kat sini kita ada spesifik khusus bekas apa yang kita akan bincangkan mengikut mazhab Syafi'i yang ada hukum khusus yang boleh kita lihat, kemudian kita perhatikan, kemudian kita belajar. Bila keluar daripada rumah kita bekas tu, insya-Allah tak ada masalah. Tapi bila kita keluar ke kedai ataupun kita pergi ke pasar malam ke mana-mana kan, bekas-bekas yang kita lihat, kita nampak, kalau dia yang diniagakan itu adalah daripada orang Islam, maka dia tidak ada masalah insya-Allah. Tapi kalau bekas tu mungkin daripada orang bukan Islam, dia akan ada sedikit hukum hakam yang perlu dipelajari. Dan apatah lagi kalau bekas-bekas tu bukan bekas-bekas biasa yang kita pakai biasa, kaca, plastik, melamin, semua tu. Yang tu insya-Allah tak ada masalah. Tapi hukum kat sini dia dikhususkan yang pertama yang mempunyai beberapa perbincangan yang boleh digunakan untuk mengisi cecair ataupun lain-lain. Lain-lain ni maksudnya makanan ataupun sayur-sayuran ke apa semua tu, bekas tu macam mana nak digunakan. Yang pertama, menggunakan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak. Kat rumah masing-masing ada bekas emas dan perak. Kalau ada, angkat tangan. Kalau tak ada, jangan angkat. Kalau tak ada, tak payah angkat. Weh, aku suruh angkat tangan, diturunkan tangan. Kau main lagi. Canggih betul lah. Ada kat mana? Jawab juga, tapi tak boleh bersuara. Tu boleh tu? Boleh bersuara? Tak ada. Tak nak ganggu kelas sabar je, tapi nak jawab juga. Nak jawab juga, jawab je lah. Tak ada, cakap tak ada, tulis je tak ada. Tak apa, tak ada masalah. Tak ada. Tak ada tu bagus lah. Tapi ada tak yang ala-ala macam ada mas? Oh, soalan saya. Yang dia disadur emas. Kak Moda cakap ada. Kak Ajar Moda cakap ada. Dia kata ada. Ada Kak Moda? Kak Ajar, ada Kak Ajar? Ada. Dia memang sadur emas betul ke mainan? Tak, mainan kot. Apa tu? Gold plated. Gold plated is a gold. Namanya gold plated is a gold. Nanti kita tengok golden color memang ada.
yang hajah muda ni, kat hajah muda ni, dia gold plated. Bermakna dia adalah gold. Kita tengok nanti perbincangannya. Kalau dah cakap ada tu bermaksud ada orang yang teringin dan memang dia mampu untuk membelinya. Inilah hukum yang kita akan bincangkan. Menggunakan bekas yang diperbuat. Diperbuat ni bukan plated tau. Dia memang seluruhnya emas dan perak. Daripada atas sampai dia punya badan dia, boleh jadi ada tangkai dia, ada lapik dia semua tu. Haram menggunakan bekas yang diperbuat daripada emas dan perak dalam semua bentuk penggunaan. Haram. Masya Allah. Nanti kita tengok dalil dia. Seperti kalau kita ambil bekas untuk berwuduk. Tiba-tiba kita punya gayung tu emas. Gayung. Tiba-tiba pipe kita emas. Tiba-tiba mangkuk sinki kita tu emas. Contoh. Dan minum. Untuk minum, cawan kita emas, teko kita emas. Kayanya, ini adalah kurniaan daripada Allah kat dunia. Tapi hukumnya haram. Kecuali kerana darurat. Yakni terpaksa. Bila terpaksa ni? Kalau kat dunia ni, tak ada bekas lain selain daripada bekas emas. Suatu hari nanti, perkara itu akan berlaku. Suatu hari nanti, semua orang adalah orang yang sangat diberi kurniaan oleh Allah harta yang banyak dan mereka sangat kaya dan tak ada lagi plastik ni. Saya kat rumah saya pakai plastik. Adalah ni plastik sebab ada orang datang. Jadi saya minum air masak, saya ambil lah pakai plastik. Kaca ke apa kan, cawan tu. Suatu hari nanti ada satu zaman tidak ada orang miskin. Zakat tidak diterima. Tak boleh keluarkan zakat lah. Hartanya melimpah ruah. Ketika itu kalau tak ada bekas lain selain bekas emas dan perak, perkara itu dibolehkan. Ketika itulah. Sama sekarang tak boleh lah. Sebab kita masih guna cawan plastik, kita masih cawan kaca, cawan milamin, kita masih cawan, apa lagi? Termos apa semua tu kan. Dia bukan emas. Subhanallah. Apa Kak Moda nak cakap apa? Nak cakap ke tak nak cakap? Oh, tercakap. Di mana Al-Imam Al-Bukhari, raja memang guna emas, tapi rakyat tak ada. Jadi benda tu tidak terdesak. Kalau mereka guna, mereka yang menanggung apa yang mereka gunakan. Okay? Subhanallah. Maka kita tak payah gaduh. Masuk gaduh tu, kita tak payah sibuk lah. Sebab mereka pun ada penasihat. Penasihat mereka ni lebih berilmu. Lebih tinggi kefahamannya. Penasihat ni semua pasti sudah bagi tahu. Tapi iyalah, inilah ujian kehidupan. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Sayyidina Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala talbasul harira wala dibaj, wala tashrabu fi aniyatiz zahab wal fiddah, wala ta'kulu min sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah." Kata Nabi SAW daripada Sayyidina Huzaifah, jangan kamu memakai pakaian sutra dan dibaj. Dibaj ini adalah sejenis pakaian yang sangat berharga daripada sutra. Dibaj ni kategori sutra tapi lebih mahal. Dia ada sutra kan, ada kategori kan. Yang biasa, yang sederhana, yang mahal, ada yang lagi mahal. So ada jenisnya dibaj. Dan jangan kamu minum menggunakan bekas-bekas emas dan juga perak. Janganlah kamu makan menggunakan pinggan-pinggan dan talam-talam yang diperbuat daripada emas dan perak. Sesungguhnya semua itu untuk orang-orang kafir. Tadi ada seorang kakak tadi cakap apa? Raja-raja pakai. Raja-raja pakai, ada yang boleh jadi dia memang pinggannya emas, cawannya emas. Tapi kebanyakannya kalau ada majlis dekat, kalau dekat Johor lah. Dulu saya pernah bekerja dengan kerajaan. Bila dengan kerajaan, mesti ada program dengan
keluarga diraja. Bila dengan keluarga diraja, bermakna pinggan mereka memang ada sendiri. Dia tak guna pinggan rakyat lah. Tapi pinggan dia macam Kak Ajah Muda cakap tadi tu. Dia ada gold plated tepi-tepi je. Dia bukan pinggannya kaca. Tapi hiasan dia tu gold plated. Pernah nampak kan? Dia ada bukan ukir. Dia macam hiasan pinggan tu. Kita tahulah benda tu gold plated sebab dia bagi tahu. Tapi bukan pinggannya. Hiasan tepi tu je. Awan larat dia ke apa, bunga dia tu. Menggunakannya untuk makan dan minum dikiaskan kepada semua bentuk penggunaan yang lain dari segi pengharamannya. Kalau makan dan minum tak boleh, pakai bekas, buat mandi, buat cedok air untuk wuduk, ataupun nak buat basuh-basuh saja guna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bekas emas dan perak, hukumnya haram. Kalaulah dia gold plated macam tadi tu, dia ada, dan pengharaman ni yang emas betul-betul ni lelaki dan perempuan semua haram, tak boleh pakai. Hukum mengambil sebagai perhiasan dan seumpamanya juga sama dengan hukum menggunakannya. Contoh kita beli bekas macam, bukan macam emas, dia memang emas. Kita just letak dekat rak untuk perhiasan, hukumnya pun haram. Emas haram, perak pun haram. So check kat rumah masing-masing. Kalau ada, kalau dia cukup haul, cukup nisab, minta maaf, cukup nisab, dia boleh kena bayar zakat. Saya pernah mengajar bab ni dulu, masa mula-mula. Kalau tak silap saya 8, 7 tahun lepas lah, 7, 8 tahun lepas. Dekat sini lah, dekat kawasan perumahan saya ni. Sebab sekarang dia dah jilid 4. Surah Nurul Falah. Ketika itu ada seorang makcik, seorang kakak lah, makcik untuk ibu-ibu yang muda lah. Kakak tu dia kata, kat rumah dia memang ada bekas perak. Perak betul tau. Dapat di mana-mana. Pernah dengar Royal Selangor? Royal Selangor tu jual, kan? Royal Selangor tu dia jual apa? Pewter. Pewter. Pewter tu apa? Dia macam perak ke kan? Silver. Dia bukan perak, dia exactly perak. Dia pure punya kan? Yes. Okay, faham. Sama Kak, baju Terengganu ke Kelantan ke Itari namanya sutra. Tapi sutra tu tadi, dia akan ada perbincangan yang lain nanti. Okay? Ini cerita pasal emas dan perak dulu. Sutra tu nanti kita akan sambung insyaAllah. Okay, dia ada hukum khusus tentang sutra tu nanti. Ceritanya, dia ada pewter tu banyak. Dia ada yang perhiasan, dia ada cawan, dia ada bukan pinggan lah, dia macam piring perhiasan tu kan. Dia kata ada lebih daripada 450 gram. Bila ditimbang. Untuk perak, 450 gram ke atas, sudah wajib bayar zakat. Perak. Bukan 80 gram, 85 gram tu emas. Saya cakap perak. Ketika itu bila dia tahu, ketika itu saya tanya, berapa lama Kak dah simpan ni? Lama sudah. Dia kena kobok bayar zakat tu. Sebab dia simpan lama buat perhiasan. Sepatutnya boleh tak boleh? Tak boleh. Hukumnya haram. Ustazah, maknanya kalau dia bayar zakat, dia tetap juga dengan perhiasan tu haram lah maknanya perbuatan tu. Haram. Tapi tetap kena bayar zakat. Kalau bukan pewter, kalau bukan pewter, dia memang simpan gelang perak, pure perak, bukan perak yang campur-campur tu, memang perak betul. Cukup tu dia pun wajib zakat, 450 gram. Ada dalam hukum ni nanti bab jilid yang kedua. Kita akan belajar jilid yang kedua. So cari kelas saya jilid kedua. Ada satu kelas. Nak ikut sampai jilid 8. InsyaAllah, mudah-mudahan panjang Allah, panjang usia. Kelas saya yang petang Jumaat tu. Petang Jumaat pukul 4 tu. Waktu dia lebih kurang macam ni jugalah. Itu jilid 2. Kat situ ada dia punya penerangan dia. Untuk setiap emas dan perak tu. Kalau ikut hati memang nak ikut semua kelas Ustazah. Tapi saya clash dengan kelas lain. Allah minta maaf Ustazah. Kelas tu pukul 4 tak? Kelas tu pukul 4. Tak ada kelas dengan kelas lain. Tak, saya ni mengajar anak mengaji. Ada student mengaji. Rearrange lah waktu tu. Sebab kelas tu memang kat situ lah tempat dia. Dah setahun lebih kat situ. Sejak pandemik ni. Tapi tak mengapa lah. Dengan JNI insyaAllah. Ada rakaman. Ada rakaman dekat FB saya. Singgahlah dan tengok dulu. Jadi ibu,
Hukum mengambilnya sebagai perhiasan dan suaminya juga sama. Apatah lagi hukum menggunakannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oleh itu sebagaimana menggunakannya tidak diharuskan, maka selagi ia tidak harus guna, ambil apa saja pun tak boleh. Hukumnya haram. Emas dan juga perak. Kalau pure yang pure punya. Okey. Itu bahagian yang pertama. Bahagian yang kedua, yang pure perak tu jadi hitam pun Ustazah. Jadi hitam. Perak kan lama-lama jadi hitam tak silap. Tapi dia still perak. Betul? Saya tak tahulah kalau tiba-tiba jadi hitam di original perak. Saya tak belajar sampai itu sekali lah. Tapi kalau dia memang kita tahu mula-mula dapat memang perak. Kalau dikumpul-kumpul, kalau dia buat perhiasan kat sini pun tak boleh sebenarnya. Perak tak boleh, emas pun tak boleh. Kalau kat rumah kita, perasan tak ada sebahagian kalau kita ni orang Melayu, saya tak pastilah dekat Brunei ke dekat Singapura tak tahu. Tapi kat Malaysia ni, orang ramai jual frame macam emas. Dia punya frame tu macam emas, warnanya emas. Tapi bukan emas. Frame hat ke, tulisan hat ke, tulisan-tulisan ayat Al-Quran ke, salam ke, apa semua yang baik-baik tu lah. Yang itu kalau dia bukan emas betul, dia cuma macam aja, tak ada masalah. Tapi kalau dia boleh berbangga dengan perkara itu, maka turunkanlah. Kalau dia tak ada perasaan sangat, dia beli tapi jarang. Biasa orang beli ni dia mesti ada perasaan. Perasaan berbangga diri. Yang itu adalah mainan syaitan. Jadi berhati-hati. Walaupun benda tu bukan emas betul. Dia cuma disalut seperti warna emas. Walaupun dia bukan emas. Tapi membuatkan kita rasa bangga kita ada perhiasan tu. Maka berhati-hati. Kadang-kadang perhiasan yang biasa dia pun boleh buat kita berbangga. Itu pun kena berhati-hati. Bunga banyak kat rumah. Aku risau rumah aku banyak bunga. Saya risau rumah saya banyak bunga. Bunga plastik ke, bunga-bunga orkid, bunga apa semua ni kan. Orang bagi hadiah lagi, jadilah apa semua. Penuh bunga kat rumah saya ni. Lepas tu kan, lepas tu saya cakap, mudah-mudahan lah hari-hari aku tengok ada manfaat lah agaknya. Menjadi penenang. Tapi saya, kalau nak tenang, saya tidur je. Allahumma salli ala Muhammad. Ataupun pergi masuk majlis ilmu, pergi kelas, mengaji Al-Quran lah. Tulisan ayat Quran dari benang emas kalau dia betul, haram hukumnya. Sama Kak Wan Aisyah. Benang emas yang benang tu betul-betul emas. Ya, kalau betul-betul emas. Kalau warna emas. Kalau dia warna emas, tak warna dapat, emas tu bukan emas. Ya. Faham. Faham dia benang yang betul-betul emas. Memang ada jual. Macam mana? Dekat Kaabah. Kaabah tu benang emas. Kaabah punya kiswah tu benang emas. Replika masjid. Waalaikumsalam Kak Zalina. Orang Sabah cakap replika masjid. Replika masjid tu pun jak tu kan. Kalau dia berbangga dengan replika emas tu, maka berhati-hatilah. Kat rumah saya ada satu frame. Yang ni kalau tak silap saya, hari lahir saya tahun 2017 ke 2016 kot punya hadiah. Siapa pernah pergi rumah saya, dekat tengah-tengah rumah saya tu. Dia frame surah Yasin. Tapi dia cuma warna emas je. Saya tanya orang yang beli tu, ini betul-betul emas ke? Tak ada lah Ustazah. Manalah kita nak beli sebesar-besar frame tu emas. Bukan tak mampu. Kalau mampu pun hukumnya haram. Alhamdulillah min zalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita sekaya mana pun kita kat dunia. Kata Allah apa tadi? Minta maaf. Kata Nabi cakap apa? Nabi kata, fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Sesungguhnya semua perhiasan emas dan perak ini adalah untuk mereka. Siapa? Orang-orang kafir di dunia. Kita orang kafir ke orang Islam? Allah. Boleh. Cara kita Syarif. Mencelah je ni. Silverware macam Queen. Saya tak habis baca. Kejap. Saya buka sekejap. Ya Kak Azrina. Nak cakap tapi tak nak buka kamera. Cubit betul. Macam Queen Anne. Lepas guna simpan dalam almari. Queen Anne tu apa? Tak kenal. Silver plated.
Where tu Ustazah dia pinggan Yelah. mangkuk dia silver plated lah. Casserole. Dia ada casserole tu yang berkaki dia. Itu betul-betul ke? Original ke? Dia silver plated lah. Yelah ori ke tak ori? Ori means what? Ori means what? Apa dia salut saja silver. Taklah Yelah silver tapi dia tu memang betul-betul silver lah, tak ada campuran. Ustazah, dia salut di luar, dia tak pure macam Royal Selangor tu Ustazah. Kalau dia cuma macam tadi itulah saya cakap, macam Sultan Johor punya pinggan, dia ada hukum lain nanti. Nanti kita akan belajar insyaAllah. Okay? Dia memang ada hukum tu. InsyaAllah yang nombor 2 ni. Nombor 2 nanti kita belajar yang tu. Kalau dia betul-betul macam Royal Selangor punya tu, itu kalau buat perhiasan, rupa-rupanya dalam fiqh Syafi'i, fiqh mazhab Syafi'i. Ada sebahagian ulama bukan mazhab Syafi'i mengatakan perkara itu ada keharusan kalau sebagai perhiasan. Tapi untuk mazhab Syafi'i, hukumnya haram. Hukumnya haram. Okay? Jadi kalau silverware tu, kalau dia perhiasan, kita tengok nombor 2 ni. Nombor 2, menggunakan bekas yang ditampal. Silverware lah kan? Betul? Dan juga yang tepi tu, dengan emas ataupun perak. Mula-mula haram menggunakan bekas yang ditampal dengan emas secara mutlak. Maksudnya memang betul-betul dia tampal tu pinggan dia penuh atas sampai bawah, tengah-tengah nak bawa makan tu pun emas ataupun perak. Sama ada sedikit ataupun banyak. Sedikit tu maksudnya dia keliling tu sedikit, kalau banyak seluruhnya pinggan tu. Contoh jika tampalan itu daripada perak, tapi hukumnya kalau tampalan itu daripada perak bukan emas, daripada silver, dia ada hukum yang lain. Kalau emas secara mutlak haram. Kalau perak dia ada tingkatan hukum dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang pertama, jika sedikit dan bukan untuk tujuan perhiasan, maka hukumnya harus. Maksudnya kalau buat makan pinggan makan tu, yang raja-raja makan, Raja Johor lah, yang saya tahu Raja Johor je. Sebab saya pernah bertugas untuk tengok makan diorang. Walaupun bukan saya uruskan, kita melihat perkara tu. Pinggan tu cuma dia diletak perhiasan sedikit je. Dia bukan perhiasan yang diletak dekat almari. Dia dipakai untuk makan. Jadi kalau dia bukan tujuan perhiasan, macam pinggan tadi tu sedikit, kalau dia sedikit, hukumnya bukan untuk perhiasan, maka hukumnya harus kalau perak. Kalau dia silver plated dia tepi tu. Tadi Kak Ajah Moda cakap apa? Apa tadi tu? Apa Kak Ajah? Apa yang sado tadi tu? Pinggan N. Yelah tu. Dia penuh ke? Takkan tepi-tepi je kan? Dia macam dia punya rangka, lepas tu letak dia punya mangkuk tu glass kan. Jadi dia punya rangka ataupun dia punya stand tu dalam saduran perak. Lepas tu kita letak penuh. Lepas tu mangkuk, dia ada mangkuk kaca lah. Lepas tu tutup dia pun ada saduran. Kalau bertutup dia saduran perak juga. Itu memang original perak? Ada yang campuran, ada yang original. Kalau yang N tu. Kalau dia original, hukumnya haram. Kalau dia sedikit dan bukan untuk tujuan perhiasan, untuk makan tadi tu kan, maka hukumnya harus. Pinggan mangkuk tu bukan perhiasan. Tetapi orang sekarang makan semua nak cantik kan, itu kira perhiasan. Itu berhati-hati. Kan? Jadi berhati-hati. Kalau ada, boleh tak tinggalkan benda tu? Boleh ke jual aja? Ada harga kan? Nanti dapat balik duit, belilah kaca ke apa ke. Kan? Macam contohlah. Sebab Ustazah, saya macam yang apa, dulang bukan dulang lah, yang apa ni, macam buffet raya tu, macam tu tak boleh juga ya? Itu silver ke? Dia warna emas tapi saya rasa bukan emas betul. Kalau bukan emas betul tak apa, tak ada masalah. Macam saya cakap frame tadi tu lah. Kena tanya kita beli tu betul-betul emas ke dia memang cuma warna je emas? Warna je, mana dia orang nak jual harga 200 lebih, 300 lebih, tiba-tiba benda tu emas. Tak ada. Saya nak tanya. Saya Kak Serina.
Okey, kalau macam Ustazah kata tadi, perhiasan emas dan perak yang pure, yang tu memang kena zakat dan haram hukum dia. Kalau lebih, kalau cukup haul dan nisab lah. Okey, dan apa ni, bukan aktiviti, kiranya perbuatan dia buat perhiasan tu tetap haram kan walaupun dia bayar Haram zakat. Itu satu. Haram lah, haram lah. Ni, kalau kata apa, tembaga macam tepak sirih. Tepak sirih yang Tembaga dengan pure. perak tak sama. Oh lain dia- tembaga tak termasuk Tembaga tu dia benda yang boleh karat. Okey, faham. So kalau yang perak dan emas tu, kalau dia tak buat perhiasan tapi dia menggunakan hari-hari, haram juga tak? Dia hari-hari buat apa? Pakai apa? Untuk apa? Dia guna makan, dia guna untuk minum, kalau kata pinggan mangkuk. Kalau Yelah, kata. kalau dia sedikit, bukan untuk tujuan perhiasan, hukumnya harus. Oh Pinggan harus. makan tu perhiasan ke tak? Tapi kalau memang tiba-tiba kalau ada orang datang je macam kakak, siapa dia cakap tadi? Orang datang baru keluarkan. Lepas tu bila dah lepas guna simpan dalam almari, tu perhiasan lah. Oh yang Haram. jatuh haram tu perhiasan. Okey baik, clear lah. Terima kasih. Dia letak dalam almari gelas kan. Nampak orang datang. Orang datang tengok cantiknya pinggan kau. Itu silver platter. Dia cakap gitu. Yang ustaz yang datang siapa makan? Ustazah Nolia datang je aku akan bagi makan. Contoh. Kalau aku yang datang, aku tak makan guna bekas tu. Aku minta bekas kaca. Tak ada ustazah, ni sikit-sikit je. Tapi kalau kau baru keluar daripada gerobok, baru letak dan dia sebagai perhiasan yang letak hanya pakai sekali setahun tu, hukumnya haram. Ustazah, Kak kalau Asnas. Apa kak? Ustazah kalau jam tangan Aha. yang pakai tu dia ada juga gold plated tu yang mahal sikit tu. Okey kan sebab dia kecil sikit je kan Ustaz. Sedapkan hati sendiri. Jam tu dia perhiasan ke tidak? Tak kita pakai. Itu bukan bekas Jam kan, tu sebagai Ustazah. apa? Ha? Jam tu kira perhiasan kan sebenarnya kan? Jam Betul. macam barang kemas lah Ustazah, perhiasan kan? Dia adalah perhiasan. Cuma nak dikatakan macam ni. Dia lebih kalau dia bukan tujuan perhiasan. Tak adalah pakai jam tu. Saya minta maaf. Kadang-kadang orang beli jam ni memang dia tiba-tiba dia cakap pun tangan dia ke atas. Tak ada lah macam Contoh. Akak mungkin tak lah. Orang lain. Saya minta maaf. Dia cakap macam tu tiba-tiba gini. Tiba-tiba Pakai jam pun bukan jam waktu Ustazah. contoh. Mungkin petang-petang ni ada orang live kelas aku banyak ramai ni. Sebab semua salah ni. Ya. Gelap tu pula macam ni. Ya Allah, ya Tuhan. Tu sana. Tayang jam, tayang gelang. Minta maaf Kak Asnas. Kalaulah dengan bukan niat tu, insya-Allah mudah-mudahan dia kalau dia dikira perhiasan, kalau ikut betul-betul kalau memang betul dia disadur emas yang banyak ataupun sedikit emas, subhanallah, hukum kat sini haram menggunakan bekas yang ditampal dengan emas secara mutlak, iaitu sama ada sedikit ataupun banyak. Tapi jam tu dia kira satu, sebahagiannya adalah keperluan, sebahagian dia adalah perhiasan. Okey? Kita kena niatkan beli tu kenapa? Kerana apa? Kerana orang yang pakai barang-barang kemas ini, minta maaf untuk perempuan perhiasan gelang emas, rantai emas, cincin emas tu hukumnya harus. Tapi jam ni dia ada dua pilihan. Sama ada dia untuk kegunaan Allahu Akbar. Kan? Allahu Akbar. Bila dia kegunaan dia satu sebenarnya kegunaan. Tapi lama kelamaan bila dah pakai jam tu cantik, lawa, demas, harganya mahal. Kadang-kadang beli jam 3-4 ribu pun kita rasa, ya Allah, rasanya pun dah berkobar-kobar dalam jiwa ni. Maka itu adalah satu ujian untuk kita lah. Jadi kalau dia betul-betul semua emas, tapi kalau sikit-sikit macam Kak Asnah cakap tadi tu, bagi orang perempuan, dia akan masuk dalam perhiasan yang gelang emas tadi tu, dia masih diharuskan. Cuma berhati-hati. Bila hati kita ada perkara-perkara yang mahal dan nilainya tinggi, syaitan ni kerjanya, dia akan membisikkan pada kita, macam mana? Kau je seorang ada ni, orang lain tak ada ni. Kau je yang paling lawa punya. Orang lain tak beli ni. Kau orang mula-mula yang beli.
Saya tanya bukan saya tolong macam cakapkan sikit aja lah. Jangan salah faham. Ini perkara ni kena difikirkan. Perkara ni kena betul-betul kita muhasabah diri kita. Kita beli kerana apa? Untuk apa? Tujuan apa? Mudah-mudahan Ustazah, saya. kata contoh tadi dia kata macam kita beli barang macam Queen Anne semua tadi kan, kita tak pasti benda tu betul-betul gold plated ataupun tiruan punya, kita tak pasti. Macam mana? Kalau Kak Kamaria cakap tak pasti, semua cakap benda tu silver plated Kak Kamaria. Yalah sebab Ustazah kata tadi kalau gold silver tu dia tak berkarat kan, tapi yang berkarat tu bukanlah maksudnya macam tu. Kita tak Kalau dia pasti berkarat, benda dia tu bagus. Itu bagus. Emas dengan betul perak kan? ni dia tak berkarat, dia pudar je. Oh dia pudar je tapi takkan berkarat Kalau berkarat tu Sebab maksudnya itu terbagus ada lah. orang ada buat khidmat basuh emas dengan basuh perak. Oh, Betul. itulah tu saya sebab saya ada benda tu tapi benda tu macam nampak berkarat sikit kan, tapi saya tak Rasa pasti. kan? Saya Terus Kak tak Kamaria tahu kata benda hari tu ni dia emas. boleh berkarat. Betul. Tak, masalahnya saya tak pasti benda, saya baru tahu pula benda tu gold plated ke apa benda. Okey, Kak Awak Kamaria. ni tahu kan? Saya cakap tadi kat atas ni, sekejap saya tengok Allahumma salli ala Muhammad. Sebentar Allahumma salli ala Muhammad. Silverware macam Queen Anne tu. Saya pun tak tahu Queen Anne tu yang mana satu. Queen Anne ke yang akak punya? Queen Anne lah. Tapi Ah. dulu kan Okey. famous benda tu, famous. Betul, Tapi saya faham. Semua orang nak letak dalam rumah. Bila letak letak tu tu, bila kita makan macam hari raya, kita ya. tahulah benda tengah kan. Ya. Lepas tu lepas pakai letak dalam gerobok kan? Oh lah, tak pakai hari-hari macam mana pula? Itu yang ceritanya perhiasan tu Kak. Sebab hanya dipakai sekali setahun pakai raya je. Dalam robot tapi dalam bilik tak nampak, orang tak nampak. Hai, Robot dia nak kamu pergi dalam bilik pula. Yelah dalam store, maksudnya dalam store. Dalam store lah kita simpan. Okey. Macam mana? Ramai-ramai kat sini mengaku dengan saya hari ni. Saya takkan sebut nama. Angkat tangan siapa kat rumah dia ada tu. Silverware Queen Anne tu. Dia macam gold kan, dia punya tangkar tutup Angkat dia tangan. tu. Angkat tangan sekali Kak. Ramai tu. Angkat tangan? Kat Duri pun ada. Tak mahu tersebut kat Duri ni. Itu yang diam tu tak apa aku pun ada. Itulah pasal tu saya nak confirm tu. Tapi benda tu Okey, yang saya saya kira. kira macam berkarat sikit. Ada karat. Tak Sebab ada tak pakai maknanya. selalu kan. Tak ada maknanya tiba-tiba berkarat lagi ni. Dengar penyelesaian salah nak buat apa Maksudnya, dengan benda tu. Ibu. Maksudnya kalau yang berkarat tu kalian sebenarnya bukan beli yang original lah. Bukanlah tu Minta kot. maaf. Harap-harap macam tu lah. Nanti nak sapu Sebab aku tahu hari ni. Tengok keluar karat. Sebab saya punya memang ada karat. Saya kata, saya berkarat. Saya kata macam tu lah. Saya ambil berkarat ke dapur berkarat. Kalau Okey. dia kata Ustazah. Kalau rasa sayang kan Kak Maria. Okey. Kak semua kalau Kalau rasa sayang. berkarat tu selamatlah Ustazah. Kalau berkarat maknanya selamatlah. Bukan Selamatlah. Kalau karat kira selamat ni. Wallahu a'lam. Saya tak tahu. Saya memang tak tahu, tak pasti pun benda. Tapi memang ada karat. Macam tu. Yelah. Okey, yang karat ke tak karat tu kena tanya balik orang yang jual. Macam betul mana? tak benda tu original ataupun tidak. Itu saya tak jual. beli kat London Ustazah. Beli kat London. Beli kat London. London. Macam mana nak tanya? Beli kat London. Benda tu datang dari London. Okey, saya tahu benda tu memang datang daripada London. Saya tahu juga benda tu tapi saya tak ada lah benda tu. Okey, dengar baik-baik. Ceritanya bila dia perhiasan, dia yang menjerat tadi tu, ayat ni kakak ni cakap tadi ni. Kejap saya baca lagi sekali. Macam Queen Anne lepas guna simpan dalam amari. Itu adalah menjerat sebenarnya. Sebab dia akan jadi perhiasan lepas tu. Korang hanya pakai sekali-sekala je. Banyak barang kita pakai sekali-sekala. Tak pakai hari-hari. Roll tu mana nak pakai hari-hari? Saya tak masuk dalam mari. Saya masuk Hanya pinggan baru. Ini baru pinggan tu Kak cerita Kak. Belum lagi hukum lain ni. Habis 1 jam. Ustazah, kita personally dah rasa macam bimbang sangat dengan barang-barang dalam rumah kan. Macam okey, kalau saya nak untuk saya sendirilah sekarang ni, kita kata kalau daripada Ustazah punya penerangan tadi kan, saya kata macam ni, asalkan walaupun macam Queen Anne tu kita guna hari-hari ke, dan kita tangkupkan ke, saya nak bagi tahu ni. Tapi bila kita rasa seronok, yang kalian sayang, kalian suka, macam Queen Anne tu, jangan jadikan dia perhiasan.
Pakai. Letak Ya. di atas meja tu. Hari-hari pakai Sebab Yelah, apa tau? tapi kan tapi kan Ustazah, Ya. kalau kita rasa seronok masa kita letak tu kan kita rasa yelah kita ada Queen Anne macam tu. Jadi tak boleh lah kan Ustazah. Bila masa kita dah Kau rasa sekali-sekala ke kau selalu letak dia rasa gitu memang tak hari-hari boleh lah tu sepatutnya. pakai. Saya tak ada rasa macam tu. Tapi Oh masalahnya terus kat kamu kita kata tak ada rasa. pakai tak ada rasa apa-apa pun. Tapi masalahnya habis pakai, simpan. Kita pakai yang lain. Macam tu je. Okey Kak Rosita. Kak Rosita. Saya Ustazah. Kak Nurini, Kak Rosita, Kak Nur Hashimah, Kak Kamaria. Sebab tadi alamak aku tersebut nama pula. Okey. Tapi tak apalah. Sebagai pengajaran. Cuba perhatikan hadis Nabi ni. Semua perhiasan-perhiasan ni, kalau kalian tidak gunakan setiap hari, Allah akan tanya, kenapa kau orang letak dalam gerobok? Aku umpamakan gitu je. Kenapa kau letak dalam gerobok? Sebab pinggan aku tak ada dalam gerobok. Pinggan saya tak ada gerobok sebab aku beli pinggan IKEA je. Pinggan IKEA je. Maksudnya kita gele-gele dia pakai boleh lah kan? Sebulan tukar. Punyalah kan, kau nak bagi aku cakap boleh kan? Aku tak berani. Tak ada. Saya tak berani. Masalahnya ialah kita kan kadang-kadang jumpa cantik beli satu set. Jadi benda tu Nak tahu tak takkan nak macam pakai mana kan? boleh dunia ni jadi cantik? Kerana yang bagi kita fikir cantik, yang bagi nampak kita cantik adalah syaitan. Saya minta maaf. Kecuali gelang emas, rantai emas tu, orang perempuan memang layak pakai. Tapi bukan pakai yang sampai, yang tadi ada perkataan tu, mami jarum tu. Lepas tu setiap hari tukar ke depan, ke belakang tangan tu. Tu pun tak boleh. Lepas tu pakai tudung naikkan, silangkan supaya nampak dia punya kalung, dia punya love, dia punya bunga, dia punya apa kat tengah-tengah tu. Tu semua haram. Betul lah. Sebab takut orang tak nampak tu. Berhati-hatilah. Bahawa Allah SWT mengatakan melalui Nabi SAW, فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ. Kalau kalian semua dah pakai perhiasan yang emas dan perak ni di dunia, agak-agak besok dekat akhirat dapat ke? Saya minta maaf. Sekaya mana pun kita kat dunia, bila Nabi SAW mengatakan begitu, Allahu Akbar, maka berhati-hatilah. Kalau kalian dah ada queen wear tadi tu, gunalah hari-hari. Guna hari. Queen Anne tu. Tak ada kan, tak pandai bercakap lah. Hmm. Guna hari-hari supaya apa? Supaya benda tu besok tidak dipersoal oleh Allah SWT. Kenapa duk simpan dalam gerobok? Saya punya kan, mak saya ada dulu orang kampung, dia dapat yang apa, akopal. Apa betul. Itu pun dah mahal tau. Apa Kak Zrina? Akopal tu kira hebat lah masa orang dulu kalau kat Ya, kampung. orang dulu akopal tu dah kira hebat. Dia akan letak- pakai time ada orang datang je. Anak-anak Betul, semua betul. kena pakai pinggan yang lama-lama tu je kat kampung tu. Betul. Pondok pandang aja. Mak tu bila nak pakai? Kenduri. Yang tu simpan masuk dalam plastik. Masuk dekat gerobok, Rupa-rupanya lama kelamaan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mak saya, kau dibutuhkan rahsia Mak Cik Latifah punya tu, betul Kak Syimah ni. Jangan kumpul. Lepas ni jangan kumpul. Pakai. Kalau tak pakai, bagi orang suruh pakai. Walaupun dia milamin tak, tapi kau simpan dalam gerobok. Dia taklah haram milamin tu. Dia tak haram plastik tu. Dia tak haram kaca tu. Tapi gunakanlah. Jangan disimpan semata-mata tidak dipakai. Dan hanya dipakai pada waktu tertentu. Jangan. Banyak korang kena jawab dengan Allah kelak. Walna'udzubillah min dzalik. Aku pun tengah takut. Ya. Oh, ya Kak Ajah. Apa yang kau simpan kat rumah? Aku tanya dulu. Saya ada periuk Le Creuset tu. Apa tu? Tak kenal. Macam saya ada beli dan ada orang hadiahkan lah. Le Creuset tu satu periuk dalam 3,000, 2,000 macam tu kan. Kalau dibuat masak dia tak terbakar, tak karat, tak hangus ke? Tak, langsung tak. Serius? Serius. Dia daripada France. Sekarang kan macam ada trend. Saya rasa ramai pun yang tahu pasal Le Creuset ni. Walaupun dia bukan emas dan perak, tetapi periuk belanga ni sangat mahal. Jadi
Kalau kita simpan tu jadi perhiasan juga salah ke Ustazah? La ilaha illallah, dekat 1 jam aku cakap kalau Tak, dia buat maksudnya perhiasan maksud salah, saya, dia boleh tanya lagi salah ke Ustazah. tak, maksud saya ialah kalau kita simpan salah, kalau kita pakai dan dia menimbulkan rasa tu pun juga salah kan Ustazah? Betul tak? Habis tu kau nak buat apa dengan periuk tu? Disimpan Itulah- salah, dipakai itulah- salah. Itulah serba salah sekarang ni. Serba salah sekarang Jatuh Kita pun aku. dah beli pakai je lah. Dah beli pakai je lah. Pakai je Kak. Pakai je Pakai je. lah. Kalau hari Jangan ni tak ada rasa pakai, riak. kau guna, Ada kau buat rasa apa, riak. pakailah. Pakai je lah. Jangan ada rasa Tapi Kak riak. Maria, Ha? Kak Maria, Betul. nak Ya. pakai juga. Pakai tu pun, jangan tiba-tiba kalau kita keluarkan dekat meja-meja makan kita tu, doalah pada Allah supaya kita tidak berbangga dengan apa yang kita ada. Wah, Tapi betul. itulah Kita dah urusan beli, kita tak bangga tapi kita ada tu berkenan, kita beli. Lepas tu kita pakai lah. Tak Tapi bangga ada pun. perasaan Tak hati bangga. tu memang Rasa ni kepuasan diri. Untuk kepuasan diri. tak ada Biasalah perempuan. Kak Maria rumah kat mana? Kak Maria rumah kat mana? Sekarang ni dekat Ampang. Ampang. Ha. Okey lah. Dekat dengan ke dengan Kak Nurini tu? Sekarang ni kat mana? Saya Kembangan. Jauh Ustazah. Dia kat KL Jauh, tu. Oh, Ampang Ampang kat KL. KL. Ah, Tak Okey lah. tahu. Nanti saya turun Lembah Kelang, nanti saya pergi Ampang lah rumah Kak Kamaria. Aku nak tengok pinggan apa dia bagi aku makan kat rumah dia. Boleh. Datang. Boleh, Tak ada masalah. Saya So nanti saya bagi tahu yang mana Ha. satu boleh disimpan, mana satu boleh dipakai. Ayo. Assalamualaikum Ustazah. Kau tahu Kalau lah. guna untuk macam hari raya, hari-hari kenduri, barang-barang yang kita simpan tu. Itulah. Kenapa nak disimpan? Pakailah. Tiba-tiba anak kita pakai apa? Dengar anak kita pakai apa? Anak kita pakai plastik, kaca biasa. Tak. Tiba-tiba Takut pecah. Yelah, dengarlah ni. Dengarlah. Takut pecah. Kalau takut pecah, kenapa beli? Ustazah, nanti akhirat kena dakwa ke Ustazah? Apa Kak Zina? Apa? Ustazah, nanti di akhirat nanti kena dakwa ke Ustazah? Ya Allah. Kalaulah Nabi dah cakap, Ya, sebab itulah Innaha Ustazah lahum ajar fid usian dunya Ustazah. walana fil akhirah. Ceritanya Ustazah cara hukum tak menghalalkan cara kan. Kita tak boleh nak suka-suka nak membetulkan apa yang kita Sebenarnya rasa. lah. Saya tak berani. Tapi, tiba-tiba nanti ada satu masa nanti ibu-ibu tiba duduk dengan ustaz lain dengan ustazah lain. Ustazah Nulia kata, benda ni tak boleh ustaz. Contoh. Ni bukan sekarang ni tau. Saya dah melalui zaman ni 5-6 tahun yang lepas. Sebab ada sebagian ustaz dan ustazah kata, dia cakap benda ni, dia bercakap secara general. Saya minta maaf. Yalah, kalau benda tu sikit-sikit, dia cakap macam tu lah, sikit-sikit. Bukan emas betul. Macam karat tadi Kak Kamaria kata, saya punya dah karat sikit. Karat pula sekarang, selama ni tak karat. Tiba-tiba kan, contoh kan. Sebenarnya, apa yang kita nak cari dekat kehidupan kita ni sebenarnya? Bekal-bekal kemudian hanya kita simpan. Tujuan apa? Bukankah itu kerana ingin berbangga? Minta maaf. Bukan bangga. Sebab ada yang lain kita rotate lah pakai. Betul tu Ustazah, rotate. Aku ketawa petang ni, kau tahu tak? Hal boleh ngantuk tau kelas ni. Tapi kelas ni tak ngantuk kalau lepas asar ni. Allahumma salli ala Ikut sayyidina trend Muhammad. Ustazah, ikut trend. Ustazah, kalau rotate tak menjadi masalah kan? Kak Putri Saudah, Kak Kamaria Junid, Kak siapa ni? Kak Maria Hassan yang tadi ni. Ya. Macam ni lah. Kita orang ada. Macam ni lah. Yang kita sebutkan ini, bekas yang ditampal dengan emas atau perak tau. Kalau dia menggunakan bekas yang ditampal dengan emas, totally mutlak, haram hukumnya. Sikit ataupun banyak. Kalau dia perak, jika sedikit dan bukan untuk tujuan perhiasan, tiba-tiba kenapa saya cakap benda tu perhiasan? Sebab kalian hanya pakai setahun sekali kemudian letak kat gerobok. Itu kan perhiasan. Sebab tu saya cakap suruh rotate dan pakai. Oh, lepas ni aku tak letak gerobok lah. Gerobok aku nanti kosong nak letak apa pula? Fikirlah letak bunga ke, letak apa ke kan. Letak kaca yang biasa, itu pun sebenarnya tak boleh. Bukan tak boleh pasal apa. Kerana kita hanya letak sebagai perhiasan. Walaupun dia tidak haram, kaca tu tak haram. Kan, kaca tu tak haram. Tapi kalau dia tidak diguna pakai,
Ini dikira membazir. Tak boleh. Tetap perhiasan yang tidak diguna pakai akan ditanya dengan Allah SWT kelak. Apa kau buat dengan gelas kaca? Apa tadi namanya? Cross benda dah aku tak reti sebut tadi kajar tadi tu. Periuk satu dekat gobok contoh. Dan Croze. Okey lah Croze ke apa benda semua tu lah kan. Macam roti je. Allah SWT Muhammad wa alihi wasallam. Ibu-ibu, dah habis waktu ke Kak Mir dah? Dah 6.30 Kak Mir dah. Kejap sikit lagi ada 2 aku belum sebut ni. 6.20 baru Ustazah. Okey baru 6.20 Dan maka hukumnya kalau dia bukan untuk tujuan perhiasan, tak letak dalam gerobok macam itu, dia harus. Tapi kalau letak dalam gerobok, dia dah jadi haram. Saya minta maaf. Saya cakap ni bukan pasal saya cakap apa yang dalam kitab Malam ni macam kena turunkan, tak payah. Lepas kelas ni kena turunkan lah. Masuklah Letak dekat dalam. letak tabletop je. Tak boleh pakai hari-hari. Pakailah hari-hari Kak. Kalau bukan Ustazah Nolia yang datang, tiba-tiba makcik sebelah datang. Wih, hari ni tak raya. Dapat pinggan cantik. Okey lah. Sebagai satu keperluan. Queen Anne tu. Betul jawapannya. Kan, tengok tu. Tadi kata tak rasa bangga. Queen Anne tu bangga Kak. Tak ada lah Ustazah kata tadi. Pinggan As if macam gitulah Kak. As if macam itu. Queen Anne tu sebenarnya dia cuma sado je kan. Tapi kalau yang sado ataupun kita ada masalah dengan diri kita, apatah lagi kalau dia benar-benar yang disalut emas dan perak. Itu hukum yang pertama untuk bekas yang ditampal dengan emas ataupun perak. Yang kedua, jika dekat bekas yang tu banyak dan dengan tujuan perhiasan, maka hukumnya haram. Ni, yang kedua tadi jawapan untuk pertanyaan banyak-banyak tadi tu. Yang ketiga, jika banyak kerana keperluan atau sedikit untuk tujuan perhiasan, hukumnya makruh. Keperluan contoh tadi pinggan mangkok buat makan. Dah rotate kan, nak rotate kan. Bukan jadi dekat dalam gerobok kan. Tak jawab pula ni. Betul. Kita rotate. Betul. Sebab Mulai hari ini rotate. Rotate. ada 2-3 set kena rotate lah. Ada 2-3 set. Iyalah. Astagfirullahalazim. Innallaha ghafurur rahim. Ya Rabb. Saya minta maaf. Ustazah, dimaafkan masa beli tu tak ada ilmu. Ini baru ada ilmu. Masa beli dulu tak ada ilmu. Orang beli kita pun beli. Baru ini tahu macam mana Betul dah Ustazah. Okey. Tahulah pula kata benda tu haram. Aku tahu tak ingin nak beli. Bukan haram. Kalau perak tu belum jadi haram kalau dia sedikit. Tapi kalau buat perhiasan dia haram. makro. Tak ada. Kalau dia buat perhiasan haram. Walaupun sedikit. Simpan Betul, haram, ayat tadi tu. pakai tak apa. Kalau dia sedikit untuk keperluan, bukan untuk tujuan perhiasan, hukumnya harus. Habis Faham tak ayat tu? Tupperware banyak tu. Tupperware Pawai tu gelap. bukan emas atau perak. Tapi tapi- perhiasan Tapi hukumnya pun sama kalau buat perhiasan. Nak tahu tak kakak saya meniaga Tupperware? Saya cakaplah yang meniaga Tupperware ni. Tahun ni, tak tahulah dia dengar ceramah kat mana. Aku punya ceramah dia dengar juga tapi mungkin masa tu dia tak terasa agaknya kan. Sebab itu bila orang bagi saya Tupperware banyak-banyak, sampai nanti dah nak hari jadi saya, Tupperware saya habis dah. Nanti orang bagi lagi. Sebab saya akan bagi kat orang. Tapi orang semua cakap macam ni, Ustazah, mana boleh bagi orang lain bagi? Kau kan dah bagi aku. Suka hati aku lah nak buat apa dengan apa yang kau bagi kat aku. Astagfirullahalazim. Minta maaf. Agak nampak kasar. Kan semuanya dah jadi hak saya. Saya boleh buat apa saja dengan apa yang korang bagi kat saya. Sebab hadiah kan? Betul, Panjang Ustazah. kepala. Suka hatilah. Ustazah. Minta maaf. Lepas ni kalau kakak bagi apa tadi tu? Kau wear tadi tu? N-wear apa? Benda lah tu semua lah. Bagi kat saya. Nak tu saya buat apa? Saya buat kenduri suruh orang makan. Lepas tu saya suruh dia basuh bawa balik. Agaknya lah. Tapi saya tak pernah dapat lagi hadiah tu. Ustazah, Pahit kalau dengan- macam tu lain kali kita nak kenduri macam mana kena beli lagi. Kalau kita bagi orang setiap kali kita bagi, macam mana? Itu kalau saya, Kak Puteri Saudah tak payah ikut saya. Tak payah ikut saya. Saya cakap je. Kalau kalian, okey. Yang ni agak kasar lah. Kasar dari segi pertuturan saya.
Saya tak tahulah kalau minggu depan Gubernur Iman punya kelas fiqah jadi 40 orang je Kak. Saya minta maaf. Tak ada maintain ramai Ustazah nyari tu. Sebab benda ni Lagi hukum. ramai masuk pasal banyak barang yang disimpan. Benda ni Mungkin hukum minggu tak? depan ramai rumah dah kosong, barang dah tak ada. Boleh jadi. Nak tahu tak sebab apa tau? Bila kalian tahu betapa beratnya tanggungjawab kita di hadapan Allah kelak, kalian tak akan menyimpan benda-benda yang tidak diguna pakai secara berterusan. Maksudnya pakaian harian, bukan tiba-tiba raya je pakai. Itu adalah tabiat manusia yang mengikut hasutan syaitan. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya kadang-kadang nak tegur pun benda ni bukannya mudah. Tapi kalau saya tak cakap, sebab saya yang akan terangkan hukum-hukum begini. Setengah orang dia beli tu, kadang-kadang rumah dia orang ramai datang, dia nak pakai. Bila orang tak ada, dia simpan lah. Macam mana pula dia 3 orang, 3 beranak je kat rumah. Takkan nak pakai semua. Jadi macam mana benda tu yang disimpan tu? Okey, sebab itu cakap tadi tu. Kenapa beli maksudnya, kenapa kita beli banyak-banyak ni dengan tujuan kalau ada kenduri. Kenduri buat berapa lama? Ya, kadang-kadang keluarga besar. Kadang-kadang dia Keluarga, datang rumah okey je lah. lah. Keluarga besar. Kalau ada keluarga besar, manfaatkan. Maksudnya, sebab itu tadi kena rotate. Yang penting jangan letak dalam gerobok. Oh, Ustazah, okey. Ustazah, sikit saya rasa soalannya jadi macam ni pada yang ada barang-barang ni. Diorang sekarang dah tahu hukum, kerisauan tu ada. So selain daripada rotate, bila rotate barang tu banyak. Kalau rotate ahli keluarga mungkin 2-3 orang. Rasa macam mana nak buat imbalance ni? Okey, Ustazah kena huraikan mungkin bertaubat, mungkin ada cara penyelesaian lain tu. Mungkin yang tu baru melega. Penyelesaian lain, jangan letak banyak-banyak. Tapi aku senang cakap. Saya nak bagi siapa? Kawan-kawan kan ramai. Ada 3 set, bagi satu kawan. 1 set, 2 set, tinggal 1 set je kat rumah. Senangnya Ustazah nak cakap itu. Senangnya. Kita orang beli London Ustazah, jauh. Masalahnya bila keluarga besar datang, tak ada pula barang kita kat rumah nak pakai. Okey, sebab itu saya cakap tadi. Penyelesaiannya, jangan jadikan dia perhiasan. Simpanlah dalam gerobok yang bawah yang tidak dinampak oleh orang lain. Itu boleh membantu insyaAllah. Okey. InsyaAllah. Macam tu memang macam tu. Okey. Faham. Jangan pamerkan lah. Jangan pamer dalam almari. Tiba dah lama tak dengar suara bunda kita seorang ni. Tiba jangan pamer. Simpan dalam plastik Toyogo tu. Simpan elok-elok basuh. Yang ada mangkuk Toyogo dia sebut. Toyogo. Kan dia macam plastik tu kan, lepas tu label lah ni pinggan ni cawan ni apa. Jadi buka tak pamer pada orang lah. Jangan pamer lah. Jangan masuk dalam. Macam sekarang ni ada yang kan beli sekarang ni apa banyak gila terima apa pot apa Marian lah nak beli Koreal lah semua tu mahal kan. Benda yang mahal-mahal tu saya pernah tegur. Saya minta maaf Saya rasa pinggan dia macam pot Marian tu kan mahal kan. Mahal betul. Dengar baik-baik. 4-5 tahun lepas saya pernah tegur satu tempat ni. Sebab rumah dia banyak benda tu. Sebab dia buat kelas kat rumah. Lepas tu dia simpan dekat gerobok. Lepas tu saya makan pun pakai pinggan tu. Lepas tu pinggan tu berlapik-lapik kan. Mangkuk sendiri, piring sendiri, pinggan besar sendiri. Dan dia macam kos kan, kos by kos. Macam kat hotel. Lepas tu kan saya keluarkan semua, saya guna satu je. Ustazah, yang mangkuk tu nak kena guna makan untuk ni. Aku tahu. Sebab aku pun kerja kerajaan juga belajar. Tu apa etika pemakanan apa benda semua tak tahu juga. Tapi kalau kita hanya sekadar bukan untuk officially bekerja, maka perkara tu tidak diperlukanlah sebenarnya. Tapi boleh tak pakai, sekali-sekali nak pakai, boleh je. Cuma jangan hanya dibuat ketika ada orang datang. Buatlah juga kalau bersama suami, bersama keluarga. Banyak kerja pula lah Ustaz. Yang lebih perlu dikhidmatkan, yang dilayan adalah suami, anak-anak dan keluarga. Dan tetamu tu kalau ada tu diberikan. Cuma kita raikan. Tapi tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Perkara ini bukan mudah untuk dilakukan. Saya faham. Jelas ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah pada semua. Bahawa hukum ini, hukum untuk kita dapat yang lebih baik di hari akhirat. Sebab Nabi dah cakap, benda-benda perhiasan dunia ni adalah untuk orang kafir. Saya minta maaf. Bukan untuk kita. Kenapa kita nak berlebihan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya terpaksa cakap ni.
Dia sebagai satu musibah yang sepatutnya kita muhasabah diri kita. Kerana kalaulah keperluan-keperluan ini menjadi satu perkara yang boleh memberikan kita bekalan dengan niat bekalan di akhirat, mudah-mudahan Allah redha dan Allah terima. Tapi kalau kita banyak benda tu, kemudian kita tak pakai juga sekali-sekala, apa nak jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak? Allah. Kan itu satu perkara yang sangat besar tanggungjawabnya. Saya minta maaf tentang ni, kalaulah apa yang kita kongsikan ini agak berat untuk diterima atau agak sukar untuk di-apply dalam kehidupan. Tapi cuba fikirkan sikit lagi sebelum saya tutup. Sepatutnya saya boleh habis 4 ni. Saya tak habis pula minggu ni. Kena tambung minggu depan untuk 2 ni. Allahu Akbar, walillahilham. Di mana yang terakhir, dalil yang menunjukkan dia boleh guna bekas yang disadur dengan perak. Disadur dengan perak tadi ni. Yang ada ni. Yang perak tu banyak sebab apa tahu? Kerana keperluan adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Aqsim Al-Ahwal. Dia bermata juling. Dia merawikan hadis ni bukan hadis, tapi hadis Allahumma salli ala Muhammad, hadis dhaif. Dia bukan hadis maudhu'. Dia bukan hadis yang tak boleh terima. Hadis ni boleh diguna pakai untuk dalil. Kerana aku melihat periuk Nabi SAW di sisi Sayyidina Anas bin Malik, periuk tersebut telah pecah, periuk tembaga tu ataupun periuk tembaga tadi. Kemudian tampalannya daripada perak. Kalau tembaga dia retak, dia pecah, dia boleh bercantum hanya dengan perak saja. Itu kaedah dia. Sayyidina Anas berkata, aku telah memberi minum kepada Rasulullah SAW menggunakan bekas ini lebih daripada sekian-sekian. Beberapa kali Sayyidina Anas memberi minum guna bekas yang telah disadur tadi tu, maksudnya bekas air tu. Kemudian Nabi minum, kalau dia keperluan buat minum, buat makan. Tetapi dia cuma ada, dia disadur je. Dia bukan keseluruhan. Dia disadur. Maksudnya benda tu keperluan, hukumnya boleh tetapi tetap makruh. Tetap makruh. Benda tu tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk akhirnya ada soalan. Subhanallah. Bismillah. Dah tak ada sebab dah banyak dah soalan tadi kan. Mudah-mudahan terjawab lah insya-Allah. Ada lagi tak? Rasanya satu tajuk ni je bukan masa panjang. Ada lagi 2 tau. Ada lagi 2. Insya-Allah. Akhirnya sampai kita simpan dalam dapur boleh tak? Apa dia kak? Dia bukan di depan, dia barang depan, dia dalam dapur, gerobok dapur kita. Boleh ke? Okeylah. Boleh lah. Macam mana pula tak simpan dalam robot? Jawab. Boleh lah dia kata. Tak macam mana pula simpan dalam robot lah kan, simpan letak atas tabletop. Yelah kak. Maksud saya sekarang ni janji gerobok dia pergi. Biasan. Jadikan dia keperluan. Betul, saya faham. Tu saya kata jelas. Alhamdulillah. Okey. Kalau begitu dah 6.30 ni. Mudah-mudahan saya minta maaf kalau saya tersilap bicara, tersalah kata. Boleh jadi kalau ada pandangan-pandangan yang lain, pandangan daripada ulama-ulama yang lain, tapi kita sebab belajar mazhab Syafi'i, kita mazhab Syafi'i. Dan inilah yang telah diberitahu oleh Al-Imam Syafi'i. Supaya kelak di hari akhirat, kita akan dapat memakai perkara-perkara pinggan, mangkuk, semua yang ada tu dekat syurga je. Dekat syurga nanti, dia tak ada pinggan berkarat kak? Tak ada. Tak ada lagi emas perak yang akan gantung kita yang 916 ke, ada grade. Tak ada. Semua grade yang baik-baik je dalam syurga tu. Subhanallah. Dia memang agak sedikit rigid, sangat keras juga kerana nak jaga kita punya kualiti besok depan Allah. Pakailah pinggan kaca yang kalau jatuh pecah. Cuba yang ibu-ibu pakai tu jatuhkan, dia pecah tak? Kalau dia kurang pecah, bermakna dia memang mahal lah tu. Subhanallah. Maka berhati-hatilah dengan perkara yang berlebihan ini. Kelak, mudah-mudahan kita ada jawapan lah di hadapan Allah. Kalau dengan beli periuk RM3,000 tu, engkau lambat pergi umrah kat Hajah, baik kau jual periuk tu. Kau bayar deposit pergi umrah. Contoh. Tak maaf Kak Hajar ni saya kenal.
Kak Hajar ni saya kenal. Kak Hajar ni dekat dengan saya. Tak adalah, itu kepuasan diri dia berkenan. Tak boleh Saya cakap, dia bukan kepuasan kat dunia Kak yang kita perlukan Kak Kamaria. Yalah. Tapi lagi, macam mana aku nak tolong ni? Macam mana aku nak tolong ni? Bukanlah, itu hadiah lah Ustazah. Hadiah. Hadiah ke, tak hadiah ke? Saya dah rasa bersalah. Nak simpan tak boleh, nak pakai macam timbul perasaan. Saya manusia biasa, mesti saya akan rasa kan. Walaupun itu kan, saya tak tahu nak buat apa. Allahu Akbar. Aku punya tanggungjawab makin besar nampak gaya ni. Ustazah, boleh guna rasa riak Ustazah. Takut. Yelah. Yalah Kak Hajar ni jiran saya je. Jiran taman, jiran daerah je. Dah lah aku dah tahu dekat rumah dia ada rumah. Lepas ni kita ke rumah dia, Kak Hadijah, Kak Mahani. So dia masak depan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jangan simpan dia Kak Hajar. Pakailah hari-hari. Pakailah. Tapi tak masak hari-hari. Maaf, kan sekarang ni orang macam kita lah, macam orang wanita yang bekerja ni ataupun yang ni lah macam ada kelapangan nak membeli ni, dia kata terapi diri membeli barang-barang ni. So boleh ke saya jawab terapi diri tu? Tak boleh lah sebenarnya kan. Kak Rosita, boleh tak kalau saya cakap singgahlah saya punya kelas mengaji Al-Quran setengah jam setiap hari jadikan terapi diri, jangan beli pinggan mangkuk. Betul. Tapi bukan kelas saya je. Ramai para asatiza yang buat kelas setengah jam, kelas 1 jam, kelas mengaji, kelas apa, tazkirah. Tapi ini hukum Allah. Ini hukum yang dibawa oleh Rasulullah. Adakah kita masih lagi berkira-kira untuk melepaskan apa yang Allah dan Rasulullah katakan menjadi bebanan kita kelak di hari akhirat? Walaupun dia perhiasan yang kita mampu untuk mengadakan dalam kehidupan kita. Allah izin ya Ustazah. Ya, tapi kita belajar bersederhanalah. Tidak berlebihanlah. Jangan jadikanlah dia perhiasan, jadikanlah dia keperluan. Dan bukan memilih-milih sesiapa yang untuk memakainya. Kerana perkara itu adalah hasutan daripada syaitan. Wal na'udzubillah min zalik. Terima kasih admin hari ini, Kak Amnira, Suhana binti Amran, Kak Nur Aisyah, Kak Maisarah, Kak Rahimah. Ini yang saya nampak je. Kak Nurini, Kak Nur Hashimah, Kak Rizkiah, Kak Saadiah, admin. Tadi Kak Ajah yang bagi cadangan dari tu. Kita kena pakai. Kak Azrina Abu Bakar, Kak Azifah, Kak Sabaria, Kak Nur Syam, Kak DY, Kak Nur Rosita, Kak Rosita, sayang Kak Nur Rawati, Kak Syahria, Kak Putri Saudah, Kak Hadijah Maimunah, Kak Tuan Mahani, Kak Hajar Hanif, Kak Khairiah Idris. Bila nak sebut nama ai? Kak Kamaria. Kak Kamaria Junid, Kak Siti Hawa, Kak Siti Zainab Bacok, Kak Majah, Kak Ratiah, Kak Jamilah, Kak Zaini Ahmad, Kak Aisyah, Kak Asmah, Kak Erni Jumali, Kak Aisyah Ahmad, Kak Haliza Muhammad, Kak Nur Habiza, Kak Maria, Kak admin Gemenur Iman yang muka nampak ni saya tak tahu nama sebenar, Kak Ajang Muda. Bonda Nur. Masya Allah. Dan ada lagi sahabat Gemenur Iman, ada 41 orang lagi yang saya tidak sebutkan namanya tetapi tercatat namanya di dalam taman syurga Allah dan kita sedang mencatatkan nama kita di syurga Allah. Maka tinggalkanlah dunia ini sedikit demi sedikit, kalau tidak secara keseluruhan. Tetapi jangan sampai kita tak sempat meninggalkan dunia ini, tiba-tiba kita yang diberi izin untuk meninggalkan segala-gala tanpa sempat kita menyelesaikan tanggungjawab kita. Wal na'udzubillah min zalik. Untuk akhirnya saya minta maaf sekali lagi. Saya serahkan semula kepada Kak Amnira untuk menutup kelas pada petang ini. Silakan. Wal na'udzubillah, jangan meninggal dunia, selesaikan. Alhamdulillah. Jazakillah khairan katsira Ustazah. Di atas perkongsian ilmu yang bermanfaat hari ini, sangat-sangat menarik, sangat-sangat panas isu panas. Masya Allah. Apapun, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan hari ini dapat membuka kita punya minda dan mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama. Jangan sembrono aja orang cakap kan. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Itu orang Johor je cakap sembrono tu. Belajar dari Ustazah. Bermanfaat. Mudah-mudahan barokah. Cakap dia betul.
Saya cakap. Okay, saya minta maaf. Silakan. Mudah-mudahan Allah kurniakan ni rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tim Gema Nurul Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita petang ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Sedikit ebahan Ustazah untuk malam ini, 15 malam, kuliah maghrib kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz pukul 8 malam. Bersama dengan Ustaz Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan bacaan Yasin, tahlil, doa, tazkirah dan al-mut. Jadi dengan ini saya mewakili Gema Nurul Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Rasanya belum terlambat lagi untuk saya mengucapkan hari kepada Fadilah Ustazah. Terima kasih kerana mencurahkan ilmu kepada kami, kepada Gema Nurul Iman, kepada jemaah semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah membalas dengan kebaikan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Sebagai menutup majlis, sekali lagi Fadilah Ustazah untuk membacakan tasbih kafarah dan suratul As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa hajatana wa taubatana wa taubatana wa taubatana wa a'malana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa ta'amulana wa qira'atana wa tajammu'ana birahmatika ya arhamar rahimin innaka as-sami'ud du'a. Allahumma jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ma yatba'una syaqiyya wa la matruda wa la mahruma wa hab lana musi'ana li musi'ina li muqassirina li amilina li wajhikal karim ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya sattar ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang sangat lemah imannya. Kami umat Nabi Muhammad yang sangat pendek umurnya, yang sangat luar biasa ujiannya, yang sangat banyak kesilapannya, yang sangat bertenang dengan apa yang Engkau berikan supaya kami tidak berlebihan ya Allah. Jika kami berlebihan, ampunkanlah kami ya Allah. Jika kami berusaha untuk mengikut jejak langkah yang tidak sepatutnya kami ikut, bantulah kami untuk pelihara segala akhlak dan perilaku kami, dan rezeki kami tidak diguna pakai kepada perkara-perkara yang tidak bermanfaat ya Allah. Berikan kami kefahaman, berikan kami panduan, berikan kami taufik, berikan kami hidayah ya Allah. Mudah-mudahan segala apa yang kami pelajari ini boleh membantu kami untuk diselamatkan kelak di hadapan-Mu, di mizan-Mu ya Allah, untuk berhadapan dengan-Mu, untuk memberitahu segala apa yang kami ada di dunia ini, tidak melampaui batas sebagai seorang hamba-Mu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya sattar ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amanna billahi wahdah wa kafarna bil jibti wat taghut wastamsakna bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiul alim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal karim. Sekali lagi saya juga dengan rendah hati memohon maaf jika tersalah bicara, tersilap bicara. Kalau saya silap, betulkanlah saya, ingatkan saya dan tegurlah saya. Akhir sekali lagi saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wa jazakumullah